Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid cikgu semua? Cikgu mengharapkan awak dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Sebelum kita memulakan ulang kaji matematik tahun 6 pra-diagnostik bulan 8 tahun 2020, cikgu akan tunjukkan dahulu kata kunci yang diperlukan oleh awak untuk kamu isi di dalam pautan Google Form yang cikgu akan berikan bersama-sama dengan surat ataupun memo dalam video ini ya. Okey, kita punya kata kunci yang pertama ialah ni kata kunci kita yang pertama iaitu SKKB boleh. So kalau awak isikan kata kunci ini dalam Google Form tu, bermaksud awak tengoklah video cikgu ni. So nanti awak catatkan, ingatkan, catat kat tepi, tulis SKKB boleh. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok soalan yang pertama sekali. Nyatakan nombor perdana bermula daripada nombor 2 hingga 20. Okey, kita akan catatkanlah dekat penyelesaian ini. Okey, yang pertama sekali ialah nombor apa? Nombor 2. Nombor 1 bukan nombor perdana ya, sebab nombor 1 dia nombor perdana ialah nombor yang bermula dari 2 dan nombor tersebut hanya boleh dibahagikan kepada dirinya sahaja atau nombor 1 sahaja. Kalau boleh bagi dengan sifir 2, boleh bagi dengan sifir 3 dan seterusnya tu adalah bukan nombor perdana. Okey, so cikgu catatkan nombor perdana yang pertama 2. Okey, seterusnya kita nak letak nombor 3. Okey, nombor 3 boleh sebab dia hanya boleh bahagi dengan nombor 1 dan diri dia sahaja. Nombor 4 tak boleh sebab nombor 4 boleh bahagi dengan sifir 2. Sebab tu tak boleh. Okey, so nombor 4 kita reject. Nombor 5. Nombor 5 boleh juga dipanggil sebagai nombor perdana. Nombor 5 hanya boleh dibahagikan dengan nombor 5 dan nombor 1 saja. Okey, nombor 6 tak boleh sebab ada dalam sifir 2. Nombor 7 boleh sebab hanya ada dalam sifir 7 dan sifir 1. Nombor 8 tak boleh sebab ada dalam sifir 4 dan sifir 2. Nombor 9 tak boleh sebab ada dalam sifir 3. Nombor 10 pun tak boleh sebab ada dalam sifir 2 dan sifir 5. Nombor 11 boleh. Okey, kita catatkan nombor 11. Sebab nombor 11 hanya ada dalam sifir 1 dan sifir 11. Nombor 12 tak boleh kerana ada dalam sifir 2, sifir 3 dan sifir 4. Okay, nombor seterusnya nombor 13. 13 boleh sebab 13 hanya ada dalam sifir 1 dan 13. Okey, 14 tak boleh sebab ada dalam sifir 2 dan sifir 7. Okey, nombor 15 tak boleh kerana ada dalam sifir 3 dan sifir 5. Nombor seterusnya 16. 16 pun tak boleh juga. Ada dalam sifir 2, sifir sifir 4. Sebab tu tak boleh. Okey, seterusnya nombor 17. 17 boleh Nombor 17 adalah nombor perdana sebab 17 hanya dalam sifir 17 dan sifir 1 sahaja. Okey, nombor 18 tak boleh sebab ada dalam sifir 6 dan dalam 3 18. Ada dalam sifir 2 sebab tu tak boleh, kita reject. Dan seterusnya nombor 19. Okey, nombor 19 adalah nombor perdana. Okey, yang terakhir sekali ialah nombor 20. Nombor 20 tak boleh sebab ada dalam sifir 2 dan ada dalam sifir 10. So, nombor perdana yang ada dalam soalan nombor 1 ni ialah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 9. Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Tukarkan pukul 2.45 petang kepada sistem 24 jam. Okey, kalau untuk soalan macam ni, kita akan buat ladang kambing. Okey, di mana kita akan tuliskan sini jam, sebelah sini tulis minit. Dan kita akan tulis 2 dan sebelah sini adalah 45. Mewakili 2 jam dan sini 45 minit. Okey, bila kita sebut 2.45 petang, bermaksud ini adalah PM ataupun past meridian. Maksudnya dah lepas pukul 12. Bila dah lepas pukul 12, kita kena tambah 12 jam. So, kita tambahlah dekat sini 12 jam. So, minit dia sifar. Okey, bila kita tambah, kita akan dapat seperti ini So, bila awak dah dapat jawapan seperti ini, awak tak boleh biarkan saja. Awak kena tulis dalam keadaan yang kemas lah. So, bila sebut sistem 24 jam, mesti ada jam tu. JAM. Kemudian 45 dalam keadaan rapat seperti ini. So, inilah jawapan bagi sistem 24 jam bagi soalan nombor 2. Okey, teruskan dengan soalan nombor 3 pula.
nyatakan jam 16.50 kepada sistem 12 jam. Okey, so 16.50 ni kepada sistem 12 jam, dia terbalik pula. Tadi kita tambah 12. Sekarang kita kena tolak 12 sebab 16 ni dia dah lebih daripada 12. Jadi kita nak kepada sistem 12 jam, kita kena tolak lah. Kita buat ladang kambing juga seperti biasa. Okey, jam, minit. Okey, tulis kat sini 16, kemudian 50. Kemudian kita tolakkan 12 sebab kita nak jadikan dia sistem 12 jam. So kita tolakkan. Okey, 50 tolak kosong, habislah 50. 16 tolak 2 ataupun 6 tolak 2 ialah 4. So 1 tolak 1 habis. So jawapan dia ialah mesti dalam sistem 12 jam. Jadi sistem 12 jam kita tulis sama ada petang, malam ataupun PM atau AM. Okey, dalam soalan ni cikgu nak tulis PM atau AM lah. Okey, so kita start dulu dengan perkataan pukul. Okey, start dengan pukul. Kalau tadi jam, sekarang ni kita tulis pukul. Pukul 4 titik double double 2 macam ni, 50 ni petang. Petang ataupun kita tulis PM. So inilah jawapan dia. 4.50 PM. Okey, selesai untuk soalan yang itu. Kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat. Nyatakan jisim bagi 23 biji mangga yang sama seperti rajah di sebelah ini. Okey, kalau awak tengok dalam rajah ni, kita dapat tengok ada senggatan. Okey, kita tengok dari sini So, dekat sini kita start dari kosong dulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermaksud dari kosong sampai ke 1 ini menggunakan senggatan 10. Jadi bermaksud satu senggatan ialah 0.1. Senanglah ni soalan ni. So dekat sini automatik lah, sini 3. So sini ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Yang panjang sikit ni ialah 3.5 dan satu ni terlebih sikit ni ialah 3.6. Oleh itu jisim mangga ni satu biji ialah 3.6 kilogram. Kita catat kat sini dulu 3.6 kilogram. Okey, disebabkan soalan nak 23 biji, bermaksud kita kena guna operasi darab. So kita darab dengan 23. So ini ayat matematik dia. So kita selesaikanlah dalam bentuk lazim. Soalan ni dia tak cakap pun nak unit apa, nak kilogram ke, nak gram ke, tak cakap. Jadi bila tak cakap dia bebas lah. Kita boleh ambil orang panggil apa, kita boleh ambil mana-mana lah yang kita nak lah. Sama ada nak dalam kilogram ataupun gram. Okey, so kita tak payah tukar lah, senang. Okay, 3.6 darab dengan 23. Okay, kita gariskan guna pembaris lah ya. 6 darab 3, 18. 1 naik atas. 3 darab 3, 9. Tambah 1, 10. Okay, 6 darab 2, 12. 1 naik atas. Okay, 1 ni cikgu biarkan situ. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. So, kita selesaikan. Kita tambah 8. Sini 2. Sini 8. Titik mesti sama. 1 keluar, 1 masuk. So 82.8 kilogram. Selesai dah soalan yang nombor ni. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan yang berikutnya, iaitu soalan yang kelima. Sebuah lebuh raya panjangnya ialah 26.3/5 km sedang dibina. 15.7 km lebuh raya itu telah berjaya disiapkan dan selebihnya masih dalam pembinaan. Maksudnya asalnya lebuh raya tu dia nak buat 26.3/5 km. Okey, 15.7 ni dah siap. Jadi yang selebihnya tu tak siap. Jadi maksudnya ada lagi lah tak siap ni. Okey, soalannya, nyatakan panjang dalam meter lebuh raya yang sedang disiapkan. Maksudnya yang belum siap lah. Okey, jadi kita akan guna operasi apa? Operasi tolak. Okey, untuk menjawab soalan ni, okey, kita kena tukar dulu 26.3/5 km ni kepada kepada bentuk perpuluhan. Kat sini adalah bentuk pecahan. Okey, kita gunakan petak cinta. Cikgu pernah ajar kan? So,
Untuk soalan ni kita salin dulu 26 di depan dia. Okey, untuk yang 3/5 kita guna operasi bahagi. 3 bahagi 5. Okey, ada murid dia dah hafal. Tapi kalau yang murid tak hafal, inilah cara dia. Kita guna operasi bahagi 3 bahagi 5. So 5 darab kosong, kosong. Baki 3. Okey, letak kosong yang baru, letak titik. Turunkan kosong ni, so jadi 35 darab 6, 30. Bermaksud 3/5 ni sebenarnya adalah 0.6. Jadi kita masukkan 6 dekat sini. So unit dia adalah kilometer. Okey, so sebenarnya 26 3/5 kilometer tu adalah 26.6 kilometer. Kita dah tukar kepada bentuk perpuluhan. Okey, sekarang bila dah dapat bentuk perpuluhan, barulah boleh kita guna operasi tolak. So kita selesaikanlah. 26.6 kilometer tolak dengan 15.7 kilometer yang dah siap. So bila dah tolak yang dah siap, dapatlah yang tak siap lagi kan. Kita tolakkan sama-sama. Okey, tak boleh pinjam. Sini 5, sini 16. 16 tolak 7 ialah 9. Okey, 5 tolak 5 kosong, 2 tolak 1 1. Jadi yang belum siap ialah 10.9 kilometer. Tapi soalan nak dalam meter. Tengok soalan ni dia nak dalam meter. So kita bulatkanlah. Okey. Bila sebut dalam meter, bermaksud soalan ni kena tukar, jawapan ni kena tukar kepada meter. Okey, so kita buatlah penukaran unit. 10.9 kilometer. Anak panah meter. So kilometer besar, meter kecil. So darab dengan 1000 sebab kilo adalah 1000. Okey, jadi 10.9 darab 1000 1 2 3. Okey, so kat sini letaklah kosong, sini letaklah kosong. So jawapan dia ialah 10,900 meter. Selesai soalan yang kelima. Kita dah selesai dah soalan yang kelima ni. So cara penyelesaian dia adalah seperti yang inilah. Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam. 12, 45, 28, 21 dan 19. Nyatakan julat. Okey, julat ni bermaksud nilai maksimum atau paling besar tolak nilai minimum. Itu formula dia. Maksudnya yang paling besar tolak nilai yang paling kecil. Okey, kalau dalam soalan ni yang paling besar sekali ialah nombor apa? 45. Okey, yang paling kecil sekali 12. So kita tolaklah 45 tolak 12. Okey, so soalan nombor 1 julat. Senang je sebenarnya. 45 tolak 12. Buat bentuk lazim. So tolaklah 5 tolak 2 3, 4 tolak 1 3. Oleh itu julatnya ialah 33. Senang je kan? Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua iaitu soalan berkaitan min. Okey, min ni pula, okey, min ialah purata ataupun dalam bahasa dia ialah mudah, ialah jumlah bahagi bilangan. Jumlah bahagi bilangan. Okey, dalam soalan ni jumlah bermaksud operasi tambah. Maksudnya kita kena tambahkan ke 5 nombor ni dan bahagikan berapa bilangan. Bilangan 5 lah sebab 1 2 3 4 5 nombor, 5 jenis nombor. So kita selesaikan bersama-sama. Min. Okey, min ialah tambahkan semua. So 12 tambah dengan 45 tambah dengan 28 tambah dengan 21 tambah dengan 19. Okey, ini cikgu buat sekaligus lah. Tapi kalau awak takut, awak boleh tambah sikit-sikit. Okey, so kita ambil yang senang dulu. 9 tambah 1 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 2 ialah 20, 20 tambah 5 25. So macam ni kita guna kaedah pengumpulan tau. Kita ambil yang senang dulu. 9 tambah 1 dulu. Jangan ambil yang atas ni dulu. Kalau ambil atas ni dulu kan susah. Ni nak tambah 8 pula. So ambil yang senang dulu. 9 tambah 1 kan 10. Okey, jadi 8 tambah 2 10, 10 tambah 10 dah 20, tambah 5 jadi 25. Kan senang sikit.
Okey, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Tambah lagi 1, 12. Jadi 125. Okey, belum siap lagi. 125 ni kena bahagi dengan 5 sebab dia kata jumlah bahagi bilangan. Cik bagi dengan 5 lah sebab ada 5. So 5 darab 2, 10. Okey, baki dia ialah 2. Turunkan 5. So jadi 25. 5 darab 5, 25. Oleh itu dia punya min ialah 25. Selesai untuk soalan yang kelima. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita dengan soalan yang berikutnya, iaitu soalan ke-7. Okey, soalan yang ke-7. Sebuah pemberat jisimnya ialah 500 gram. Pemberat tersebut diperlukan bagi menimbang jisim seekor ayam. Okey, jisim seekor ayam itu ialah 2.5 kilogram. Okey, kirakan bilangan pemberat yang diperlukan untuk menjadikannya jisimnya ialah sama dengan jisim seekor ayam. Maksudnya pemberat tu kena perlukan berapa? Okey, untuk soalan ni kita boleh guna kaedah macam-macam sebenarnya. Kita boleh guna kaedah cuba jaya, kita boleh guna gambar rajah dan sebagainya lah. Okey, so cikgu akan gunakan kaedah cuba jaya dulu. Okey. Okey, sekarang ni jisim ayam ialah 2.5 kilogram. Tak sama dengan yang satu lagi ni. Satu ni 500 gram. Jadi kita kena tukar dulu unit ni bagi sama supaya senang kita nak buat perbandingan. Okey, so cikgu tukarlah 2.5 ni. Okey, so cikgu tukar 2.5 kilogram. Cikgu tukar kepada gram, bermaksud besar kepada kecil darab 1000. Okey. So 2.5 1, 2, 3. Okey, darab 1000 gerak 3 kali lah. So 1, 2. So bermaksud 2500 gram. Cikgu kena jadikan dia 2500 gram. Tapi dalam soalan ni hanya ada 500 gram saja. Okey, kita try satu-satu dulu Okey, kalau satu pemberat, satu pemberat memerlukan 500 gram. Okey, kalau ada dua pemberat, bermaksud 2 darab 500 gram. Jadi berapa semuanya? 1000. Okey, tak cukup lagi sebab soalan cakap dia nak 2500. Okey, cuba kita try 3 pula. Okey, kalau 3 bermaksud 3 darab 500 gram. Okey, 3 darab 500 maksudnya 1500 gram. Masih lagi tak cukup sebab soalan cakap nak bagi seimbang kena 2500 jugalah, baru 1500. Okey, kita try pula 4 pula. 4 penimbang yang sama. So kalau 4 bermaksud 4 darab 500 gram. So kalau 5 darab 4 atau 4 darab 500 ialah 2000 gram. Masih lagi tak cukup, betul? Okey, kita try yang terakhir, 5 pemberat pula. Okey, 5 darab dengan 500 bermaksud 2500 gram. Sama tak dengan jisim seekor ayam tadi? Sama kan? Ni sama dengan ni kan? Jadi berapa pemberat yang diperlukan? Yes, kita perlukan 5 pemberat. So awak kena catat kat sini. Okey, pemberat diperlukan ialah sebanyak 5 unit lah, ataupun 5 ketul ke, tak kisahlah kan. Tulis kat situ, pemberat diperlukan ialah sebanyak 5. Maksudnya kita perlukan 5 pemberat untuk nak dapat jisim seekor ayam tu. Okey, senang kan? Okey, soalan yang seterusnya, soalan 8. 15 kilogram tolak 650 gram. Okey, jawapan nak dalam gram. Jadi sebenarnya kita kena tukarlah kilogram tu kepada gram. Macam mana nak tukar? Tukarlah guna kaedah BKKB. Okey, 15 kg tukar kepada gram. Sebab soalan nak dalam gram, jadi yang kg tu lah kena tukar. So, yang ini besar kepada kecil, so darab 1000. Bermaksud 15 darab 1000 ialah 15,000. Okey, 15,000 gram. Okey, lepas tu barulah kita guna operasi tolak. Okey, kita ambil lah 15,000 gram tolak 650 gram. Okey,
Kita pinjam, sini jadi dapat 4, sini 9, sini 10 lah. 10. Okey, sini 0 gram. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 6, 3. 4, sini 4, sini 1. Jadi bakinya ialah 14,350 gram. Okey, sorry tak tunjuk lah. Okey, 14,350 gram. Itu adalah bakinya lah selepas kita tolak. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, 3/4 liter tolak 250. Okey, bukan liter sebenarnya, ini ml silap pula. ml. Okey, so 3/4 liter tolak 250 ml sama dengan berapa ml. Jadi yang 3/4 itulah kena tukar. So 3/4 kita tukarkan, kita guna operasi bahagi. 3/4. So 0 baki 3. Okey, turunkan 0 yang baru dapat 30. 7 darab 4 28 baki 2. Letak 0 yang baru jadi 20. 4 darab 5 20. So sebenarnya 3/4 ni adalah 0.75 liter. Okey, tukar dulu. Okey. So 0.75 liter ni tukar pula kepada ml dulu sebab soalan nak dalam ml. So besar kepada kecil. So kita kena darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000. Okey, so darab dengan 1000. 0.75 darab 10 maksudnya 3 kali gerak. 1, 2, 3 sama dengan 750 ml. So letak kosong kat sini. Okey, so barulah kita tolakkan lah. 750 ml tolak dengan yang kita suruh tolak tu 250. Tolak 250 ml. Bila unit dah sama baru boleh tolak. Kalau unit tak sama tak boleh tolak. 0,05. Habis. So jawapan dia berapa? 500 ml. Itulah bakinya lah. Okay, next kita tengok pada soalan yang seterusnya. Soalan ke-9. Tukarkan 12/25 kepada peratus. Okay, ini ada dua cara. Cara yang pertama ialah darab dengan 100%. Okay, cara yang kedua ialah kita samakan 25 ni kepada 100 dulu. Macam mana? Kita guna kaedah darab. Okay, 12/25 kita darab dengan 4. Kenapa cikgu darab dengan 4? Sebab kita tahu 25 ni, 25 ni kalau darab dengan 4 dia akan jadi 100. Kita kena ingat peratus ialah pecahan per 100. Jadi tujuan kita nak bagi bawah ni mesti jadi 100. Okay, so maksudnya 25 darab 4 lah. So 25 darab 4 kan dapat 100. Jadi 12 automatik akan ikut dengan 4 ni juga sebab so 12 pun akan darab dengan 4. So 12 darab 4 ialah 40 lah. 48. Okay, so dah jadi 48. So dapat 48/100 senang lah, salin je lah. 48%. Bila bawah ni dah 100, baru kita boleh salin bulat-bulat ikut atas ni. Selagi dia tak jadi 100, selagi itulah jangan salin bulat-bulat. Salah. Okay, macam kenapa cik cakap bulat-bulat tu? Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 10 ni. Ini yang cik kata yang soalan bulat-bulat kena salin tu. Jangan buat macam tu, salah. Okay, kita tengok soalan nombor 10 Okey, selalunya tengok 10 kirakan peratus bagi bintang yang berlori. Okey, kalau murid yang kurang mahir, dia akan kira je bintang ni. 1, 2, 3. Oh, 3%. Salah sebenarnya. Kita kena jadikan dia dalam bentuk pecahan dulu. Macam mana bentuk pecahan? Kita buatlah bentuk pecahan dulu. Okey, untuk soalan nombor 1. Okey, kita tulis 3 per. Okey, bawah dia mesti berapa? 5. Kenapa 5? Sebab semua sekali ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, kenapa 3? Sebab 3 adalah berlorek. Sebab soalan pun nak kirakan peratus berlorek. Jadi berlorek ada 3. Tulislah 3. Okey, sekarang 5 ni nak jadikan dia 100 macam mana? Okey, ada dua cara. Sama ada kita darab dengan 1%. Ataupun kita darab ni, 5 ni darab dengan berapa dapat 100? 5 darab 20. Okey, atas pun darab dengan 20. Okey, so sebab 5 darab 20 ialah 100. Okey, 3 darab 20 ialah 60. Okey, bila dah dapat macam tu, okey, 3 darab 20 ni, 5 darab 20 dapat 160. So, automatik lah kita dapat tukar terus. Dapatlah 60
Senang je. Okey, soalan yang seterusnya. 20% daripada rajah di atas ialah tidak berlorek. Buktikan. Betul ke 20% tidak berlorek? Okey, kita tengok dulu betul ataupun salah. Okey, kita ambil lah 20% tu dah sebut daripada kan. Bila sebut daripada bermaksud darab dari rajah di atas. So kita selesaikan 20% daripada rajah di atas ada 5. So daripada 5 lah. So kita selesaikan 20% darab 5. Okey, betul tak dapat 20%? Okey, betul. Betul tak dapat dapat 2 je. Okey, kita tengoklah. Okey, so potong atas, potong bawah. Okey, 5 darab 2 10. Betul? 5 darab 2 10. 10 bagi 10 berapa? 1. Betul ke 1 bintang je? 20% tidak berlorek. Betul ke 1 bintang je tak berlorek? Tak betul. Sebab kat sini kita kira sebenarnya 1 bintang, tapi sebenarnya dalam gambar rajah ni ada 2 bintang tak berlorek. Jadi jawapan ini tidak benar. Tulislah tidak benar. Sebab bila kita kira 1 je, tapi dalam gambar 2. Sebab itulah kata tidak benar. Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-11. Harga bagi sebuah mesin basuh ialah 2,570. Encik Ahmad membayar untuk membeli mesin basuh itu dengan harga RM3,000 serta tawaran diskaun sebanyak 20%. Kirakan baki wang Encik Ahmad. Okey, untuk soalan ni kita kena cari dulu diskaun dia berapa. So diskaun kat situ 20%. So kita ambil lah, cari diskaun dulu. Okey, 20% kan. So diskaun ialah 20%. So 20% darab dengan harga asal iaitu RM2,570. Okey, potong. Bermaksud 257 darab 2 je. So 257 darab dengan 2. 7 darab 2 14, 1 naik atas. 5 darab 2 10 tambah 1 jadi 11. Okey, 2 darab 2 4 tambah 1 5. Okey, so 514. Jadi sebenarnya diskaun ialah RM514. Adakah ini jawapannya? Tidak. Sebab itu hanyalah diskaun. Okey, diskaun kita dah belajar sebelum ni. Diskaun ialah potongan harga. Bila sebut potongan harga, bermaksud kita kena guna operasi tolak. Sebab maksud potong tu menjadikan harga barangan itu semakin berkurang atau lagi murah. So bila lagi murah, kena guna tolak lah. So harga selepas diskaun. So kita guna operasi tolak. Okey, cikgu garis, cikgu susun macam ni. Oh, kemas. Okey, so kita ambil harga asal dia RM2,570 tolak dengan diskaun yang diberi oleh kedai sebanyak RM514. Okey, pinjam 6 10. Sini dapat 6 tolak 1 5, 5 tolak 5 0, 2 2. So sebenarnya harga mesin basuh itu lepas dia beri diskaun RM2,056. Kemudian tadi kita tengok soalan yang tadi, dia kata Encik Ahmad ni dia bayar dengan RM3,000. Okey, so bila sebut RM3,000 maksudnya dia bayar, kita nak cari baki. So baki wang ni, nampak ni kita cari baki Bila sebut baki guna operasi tolak. Okey, so kita ambil lah harga asal, duit yang dia ada tu 3,000 tolak dengan harga selepas diskaun bukan sebelum diskaun. Sebab dah bagi diskaun jadi murah lah. Kita mesti nak ambil yang murah punya, walaupun kita nak beli yang mahal. So kita guna operasi tolak lah. Okey, tak boleh ni, tak boleh, ni pun tak boleh. So jadi 2 9 9 10 10 tolak 6 4, 9 tolak 5 pun 4, 9 tolak 0 9, 2 tolak 2 habis. So baki duit yang ada pada Encik Ahmad ialah RM944. Okey, baiklah kelas. Kita dah masuk ke soalan nombor 11 dah ni. So kita nak pergi ke soalan nombor 12. Sebelum kita pergi soalan nombor 12, cikgu akan tunjukkan dulu kata kunci dia yang kedua. Kata kunci yang kedua ialah Malaysia prihatin. Okey, kata kunci yang kedua ialah Malaysia prihatin. Okey, so maksudnya kalau awak ambil dapat kata kunci ni, bermaksud awak tengok video cikgu dah hampir setengah jam. Kita ada lagi beberapa minit lagi kita nak habiskan soalan. Tengok soalan yang seterusnya.
kelas. Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan nombor 12. Banyak kan cikgu rasa pembelajaran kita pada hari ni mungkin dalam sejam. So video cikgu ni agak lama sikit, tak apa. Belajar panjang sikit tak apa. Belajar kat rumah boleh tengok lama. Awak boleh tengok sekejap-sekejap. Kalau rasa penat, berhenti sekejap. Okay, awak boleh sambung balik malam ke apa ke kan. So tak adalah awak rasa penat nak dengar celoteh cikgu selama sejam. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Nyatakan 3 contoh instrumen pembayaran yang kamu ketahui selain tunai. Okey, instrumen pembayaran ni maksudnya macam mana nak bayar lah. Okey, ada banyak cara. Antara nombor satunya ialah, okey, ada orang diguna kad kredit. Okey, kad kredit. Apa lagi? Cikgu akan catat je lah kat sini kad prabayar. Tahu kan kad prabayar? Kita cinggu lah. Ataupun kad okey, kad yang tol tu kan. Okey, tu salah satu. Nombor 3, e-wallet ataupun e-dompet pun sekarang dah maju dah. Ada Grab lah semua kan. E-dompet ni pun salah satu pembayaran juga. Instrumen pembayaran. Okey, cik, ada juga yang menggunakan cek. Okey, satu lagi apa? Wang pos dan sebagainya lah. Ini adalah contoh-contoh. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita perlu tahulah, tapi cikgu hanya catatkan 5 saja. Okey, cukuplah dapat tahu 5 ni. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Sebuah tangki air mempunyai kapasiti air sebanyak 16,750 ml. 3/10 daripada, bila sebut daripada mesti darab lah selalunya, tapi kita baca dulu sampai habis. Okey, 3/10 daripada isi padu air telah digunakan. Okey, ini telah digunakan 3/10 ni digunakan. Kirakan isi padu dalam liter air yang masih belum digunakan. Okey, so sekarang ni untuk soalan ni kita akan ada banyak cara sebenarnya ni. Soalan ni ada 2 cara, ada lebih cara. Tapi cikgu akan gunakan cara 1/1 dulu. Okey, kita gunakan je 3/10 tu. Okey, bermaksud 3/10 tu telah digunakan. So kita cari dululah. Air diguna. Okey, cikgu tulis yang ringkas je. Air diguna So cikgu ambil lah 3/10 daripada, bermaksud darab 16,750. So cikgu potong. Bermaksud 1675 darab 3 je. 1675 darab 3. Okey, 5 darab 3 15, 7 darab 3 21 22, 63 18 19 20, 1 darab 3 3 4 5. Okey, so bermaksud air, okey, air yang telah diguna ialah sebanyak 5,025 ml. Ni air yang telah diguna tau. Okey, balik semula kepada soalan. Okey, kirakan isi padu dalam liter. Dalam liter soalan nak dalam liter tau. Okey, air yang masih belum digunakan. So yang ni digunakan. So bila nak cari yang tak digunakan, kita guna operasi apa? Okey, kita guna operasi tolak. So kita guna air tak diguna. Guna operasi tolak. Okey, so kita ambil lah isi padu asal 16,750 ml asalnya. Tolak diguna iaitu 5,025. Sorry lah, tulisan cikgu punya ni kecil sikit. Okey, kita tolakkan. Okey, kita pinjam sini 4, sini 10, sini dapat 5, sini dapat 2, sini dapat 7, sini dapat 1, sini dapat 1. Bermaksud air yang belum digunakan ialah 11,725 ml. Tapi jawapan nak dalam liter, jadi kita tukarlah unit. So 11,725 ml tukar kepada liter, bermaksud kecil kepada besar. Sebab liter lagi besar, sebab tu kita main kecil kepada besar. So kita bahagi, sebab B bahagi 1,000. So kita gerakkan titik dia 725 ni, titik dia kat sini. 1, 2, 3. So titik baru dia kat sini. So jawapan ni ialah 11,725 liter air yang masih belum digunakan. Okey? Baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 14. Okey, soalan ni agak susah sikit. Okey, tengok betul Soalan 1, okey, soalan 14. Hitungkan luas bagi kawasan berlorik. Okey, kawasan berlorik ni ada ni semualah. Okey, sekarang ni bila kita nak cari kawasan berlorik, okey, kita kena
guna kaedah pembuangan, di mana kita ambil luas keseluruhan ni, okey, semua ni putih ni berada dekat dalam, bermaksud kita nak buang. Bila nak buang kita kena guna tolak. Okey, bila nak tolak, luas mesti tolak luas. Dia tak boleh luas tolak dengan panjang ni, tak boleh, benda tak sama. Jadi luas ni tolak luas. Jadi cikgu namakan ni luas A, yang ni namanya luas B. Jadi bermaksud secara keseluruhan ni, kalau nak faham, luas berlorek bermaksud luas A tolak luas B. Maksudnya yang A ni, B ni dia berada dekat dalam A, sebab tu kena tolak. Bila tolak sebab dia kena buang kan, kita kena buang B ni, kita potong dia, so kita kena tolak lah. Jadi kita cari luas keseluruhan. Okey, kita cari dulu luas A. Okey, luas ialah panjang darab lebar. Okey, ni semua orang tahu, panjang darab lebar. Jadi panjang bagi A ialah 18, lebar dia ialah 13. Okey, so 18 darab 13. Okey, sama dengan berapa? Okey, tak tahu, buat tepi ni lah. Okey, 18 darab 13. 8 darab 3, 24. 1 darab 3, 3. Tambah 2, 5. 8 darab 1, 8. 1 darab 1, 1. Okey, tambahkan 4. Sini 13, 1, 2, 3, 4. So 2, 3, 4. Ini meter kan? So meter kuasa 2. Okey, meter kuasa 2 sebab dia luas. Okey, sekarang cari luas B pula. Okey, luas B pun sama, panjang darab lebar sama dengan, okey, panjang dia. Okey, yang ni agak susah sikit lah. Okey, sekarang ni panjang dia yang ini kan, tapi kita tak tahu tau panjang dia berapa sebab dia tak tulis. Tapi sebenarnya kita boleh tahu. Kita ambil ni 18 ni, tolak dengan 4, tolak dengan 6. Bermaksud, okey, kita tambah dulu lah 4 dengan 6 ni. So 6 tambah 4, 10 kan. Bermaksud dari sini dengan sini 10. Jadi sini berapa? Sebab dari sini sampai sini mesti sama dengan yang ini. Okey, so ni 18. So sini pun 18. Kalau yang ni dah 18 tolak 3 dah jadi 15. Betul tak? Okey, jadi 15. Okey, 15. Berapa? 15 tolak dengan 6. Berapa jawapannya? Minta maaf, bukan tolak 3, sorry. 18 tolak 4. Sorry, 3 pula. 18 tolak 4 ialah 14. Okey, 14 tolak dengan 6. Jawapan dia 8. Betul tak? So yang ini adalah 8 lah. So automatik ini kita tahu, ini panjang dia adalah 8. Dari sini sampai sini adalah 8. Okey, so maksudnya panjang 8. So lebar dia automatik lah yang ini kan. Dia mesti L mesti L. Okey, so 8 darab 3 senang je ni. So dapat 24 meter kuasa 2. So macam cikgu cakap tadi, luas kita kena, nak cari luas yang berlorek, kita guna operasi tolak. Cikgu buat kat tepi ni lah Okay, so luas berlorek kita tolakkan. So kita ambil lah jumlah yang tadi A tu, 2, 3, 4 meter kuasa 2. Tolak dengan yang kita nak potong tu, 24 meter kuasa 2. So jawapan dia ialah 4 tolak 4 kosong, 3 tolak 2 1, 2 tolak tak ada nombor 2. So luas kawasan berlorek ialah 210 meter kuasa 2. Okey, soalan ni mungkin agak susah sikit lah Okey, soalan yang seterusnya, kita tengok soalan yang berikutnya, soalan 15. Kirakan kehadiran murid berdasarkan jadual ini. Okey, sebenarnya bukan kehadiran dalam bentuk ini, dalam tambahan dari soalan dia terlepas sikit, dalam bentuk peratus. Maksudnya dia suruh cari peratus kehadiran Okey, dalam bentuk peratus. Peratus kehadiran murid lah maksudnya dalam soalan ni. Okey, macam cikgu jugalah, macam ni cikgu nak kira berapa peratus kehadiran awak kat sekolah. Ni lah caranya. Okey, bila sebut peratus kehadiran, bermaksud kita kena kira yang hadir je lah kan. Okey, hadir je. So hadir. So hadir bermaksud 17 tambah 25 sebab lelaki tambah perempuan. Okey, so 17 tambah 25 awak buat kat sini Okey, awak buat kat tepi ni pun boleh. 17 tambah 25. So 7 tambah 5 22. So 42. So sebenarnya yang hadir pada hari itu ialah seramai 42 orang. Okey, itu hadir. Okey, sekarang jumlah murid.
Okey, jumlah murid bermaksud kena tambah lah yang hadir dengan yang tak hadir. Jadi yang tak hadir ni ada 8 orang, betul tak? So 8. So kita ambil lah 42 tambah 8 sama dengan 50. So sebenarnya jumlah murid semua adalah 50 orang. Bila nak cari peratus, maksudnya kita kena darab 1% ataupun kita tukarkan dia daripada bentuk peratus, di mana peratus kehadiran kita tukar kepada bentuk pecahan yang dulu, iaitu 42 atas 50 kat bawah. Kenapa ambil 50 kat bawah? Sebab 50 ni adalah jumlah murid semua, 42 adalah yang hadir. Okey, kita boleh terus darab 1%. Okey, kalau tak nak macam tu pun boleh darab je dengan 2, sebab 50 darab 2 akan jadi 100. Sebab kita nak jadikan bawah ni 100%. So darab 100. Bila atas bawah darab 2, atas pun darab 2 lah. 42 darab dengan 2 bermaksud 2 darab 2 4. 4 darab 2 ialah 8. So 84 per 100. 84 per 100 ialah sama dengan 84%. Oleh itu murid yang hadir dalam kelas itu ialah 84%. Okey, kelas, kita sambung pula pembelajaran kita dengan soalan yang seterusnya, soalan 16. Okey. Tambahkan 3 2/5 dengan 2 9/10. Okey, salin dulu soalan ni. 5 tambah dengan 2 9/10. Okey, bila nak tambah pecahan, kita kena pastikan pecahan tu mempunyai penyebut yang sama. Okey, dalam soalan ni 5 dengan 10 tak sama, jadi kita darab ni dengan 2. Sebab 5 darab 2 akan dapat 10. Kita salin balik. 3 2 darab 2 4, 5 darab 2 10 tambah 2 9/10. Okey, sekarang tengok pecahan dia, penyebut dia dah sama. Bila dah sama, boleh tambah macam biasa. 3 tambah 2 5, ambil besar tambah besar ni. 4 tambah 9 ialah 13. So 13/10. Okey, tapi awak tak boleh tinggalkan jawapan dalam keadaan macam ni. Awak kena permudahkan dia. Sebab apa? 13/10 ni adalah bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita gunakan bentuk beruk lah. 13 bahagi 10. Kita buat kat tepi tu. Okey, 10 darab 1 10, baki dia 3. Bermaksud penukaran dia ialah 1/3/10. Okey, so kita ambil lah 1 ni tambah dengan 5. So kita akan dapat jawapan 6/3/10. So itulah jawapan akhir dia. Okey, 5 ni kita tambah dengan yang 1 ni saja, yang bawah belakang ni akan kekal lah. 5 tambah 1 dapatlah 6. Okey. Okey, sekarang soalan yang seterusnya, soalan ke-17. Cari beza antara 8 7/10 dengan 3 1/2. Okey, bila sebut beza, beza ni bermaksud tolak. Okey, so kita tolakkanlah. Okey, 8 7/10 tolak 3 1/2. Okey, so ni yang ni tak sama, cikgu kena samakan guna operasi darab. Samakan penyebut dia, 2 darab 5 10. So kita akan dapat 8 7/10 tolak 3, 1 darab 5 5, 2 darab 5 10. So tengok dah sama dah penyebut dia kan. Penyebut bila dah sama, bawah dia tu bila dah sama, bolehlah kita tolak macam biasa. Okey, 8 tolak 3 5, 7 tolak 5 2, 10 10 10. Jangan 10 tolak 10 kosong pula, mana boleh. Dia akan jadi sama ke 10 10 10. Okey, so sekarang 2/10 ni boleh dipermudahkan, bagi 2 bagi 2. So jawapan akhir dia ialah 5, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. So jawapan dia adalah 5 1/5. Selesai dah soalan nombor 17. Okey, kita ada lagi panjang jugalah cikgu punya penerangan ni. Okey, so kita akan tengok pula soalan nombor 19. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan yang 18. 4 2/5 darab dengan 5/6. Okey, untuk soalan ni kita tukarkan dulu yang ni kepada pecahan tak wajar. Maksudnya darab di bawah baru tambah atas. Okey, 4 darab 5 20. 20 tambah 2 22. So jadi 22/5 darab 5/6. Okey, untuk soalan ni kita boleh guna kaedah silang lah.
kita macam nak silang, kita potong lah. Mana 5 dengan 5 ni kita boleh potong sebab dia sama. 5 bahagi 5, 1. 5 bahagi 5 pun 1. Okey, 22 dengan 6 boleh bahagi dengan sifar 2 sebab dia ada dalam sifar 2 lah. So 22 bahagi dengan 2 dapat 11. 6 bahagi 2 dapat 3. So dia akan jadi macam ni. Nombor dia jadi lebih mudah lah. 11 per 1 darab 1 per 3. Nampak dah lagi senang. Tadi besar nombor dia kan. Sekarang dah jadi kecil. Okey bos, senang nak darab. Okey, 11 darab 1 11. 1 darab 3 3. Jadi 11 per 3. Okey, 11 per 3 ni kita gunakan kaedah bentuk beruk. 3 darab 3 9. So dapat 2. So bentuk dia ialah ni 3 atas 3, 2 bawah, naik atas 2, atas 3. So jawapan dia ialah 3 2 per 3. Okey, soalan seterusnya 19, soalan koordinat. Nyatakan koordinat bagi A, B, C dan D. Okey, sekarang ni koordinat A ni nampak ni dekat paksi X 2, dekat paksi Y pun 2. Jadi A kita tulislah koordinat dia ialah 2,2. Mesti ada koma, mesti ada kurungan. Dan nama dia. B sama dengan, okey tengok B kat sini kan. So B ni 3. So paksi Y dia ialah 5. So 3,5. 3,5. Okey, C pula. Okey, C kat sini. So dekat 7. Dia punya paksi Y dia dekat 5. So 7,5. Okey, D pula. D kat atas sekali 5. Okey, 5. Lepas tu atas sekali ini sini yang paksi Y adalah 8. So 5,8. Okey, selesai dah soalan 1. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan jarak antara A dengan D jika satu unit mewakili 2 cm. Okey, so sekarang ni A sampai D kita mesti buat dalam bentuk L lah. So sini 1, 2, 3. Okey, sebab D kat sini kan. So 3 unit mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Mencancang tu naik atas. Okey. 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Jadi sebenarnya semua unit ialah 3 tambah 6 lah. 3 tambah 6 maksudnya 9 unit. Okey, kalau satu unit ialah 2 cm. So kalau 9 unit bermaksud 9 darab 2 cm sama dengan 18 cm. So itulah jarak dia antara A dengan D. Jarak A dengan D ialah 18 cm. Okey, selesai dah kat situ Okey boleh faham 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Mengufuk tu ialah ke kanan ke kiri, mencancang naik atas. Cancang si cincang naik atas kan. Okey. So soalan seterusnya, okey, soalan nombor 20. Nisbah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan ialah 3:5. Bermaksud lelaki dulu baru sebut perempuan. Maksud 3 ni untuk lelaki, L5 ni untuk perempuan. So cerita L, sini P. Jika terdapat 18 orang pelajar lelaki, kirakan bilangan pelajar perempuan. Okey, so kita akan gunakan kaedah petak kadaran. Petak kadaran yang cikgu ajar sebelum ni. Macam ni. Okey, so yang maklumat pertama, okey kat sini 3, kat sini 5, nisbah kat bawah kan. Okey, yang 3 ni untuk lelaki kan. So 18 ni untuk lelaki. So macam ni. So inilah yang kita nak cari. So ini adalah bahagi. So sebenarnya ayat matematik lah 18 bahagi 3 darab dengan 5. Berapa jawapan dia? Okey, 18 darab 3 apa? 6 darab 3. 18 bagi 3 jawapan dia 6. So 6 darab dengan 5. So jawapan dia 30 orang. Jadi murid lelaki ada 30 orang. Okey, ni guna petak kadaran 18 ni untuk murid lelaki pula, minta maaf. Perempuan. Sebab soalan suruh cari perempuan. Okey. So kat sini 18 ni murid lelaki bagi dengan 3 sebab dia bila ni maksudnya bahagi kan per. So bila nak cari yang sini lah ialah darab lah. Belah sini kan darab cikgu pernah ajar. So 18 darab bahagi 3 darab 5. So dapat 30 orang murid perempuan. So lah cikgu laju sikit sebab cikgu punya limit untuk satu video 1 jam je. Sekarang dah 49 minit. Cikgu pun nak ringkas. Awak pun
mungkin perlukan masa juga nak tengok video ni agak panjang. Siapa kita try buat sama-sama lah. Okey, seterusnya soalan 21. 4 3/10 tambah 1 1/5. So untuk soalan ni kita kena samakan dulu penyebut dia. So kita akan darab dengan 2, sini pun darab dengan 2. So kita salin balik elok-elok. 4 3/10 tambah 1 1/2 5 darab 2 10. Okey, tambahkan je lah. 4 tambah 1 5, 3 tambah 2 5, 10/10 10. So yang ni kena pemudahkan, bahagi 5 bahagi 5. So jawapan dia ialah 5 1/2. Okey. Kita samakan dulu penyebut dia tau. Kita kena apa-apa pun sama penyebut dulu. Sebab untuk tambah dengan tolak memang kena samakan. Berbeza dengan soalan darab ni. Okey, untuk soalan darab ni tak perlu samakan penyebut. Kita hanya darab macam biasa, ni darab ni darab ni. Okey, tapi cikgu akan guna mempermudahkan supaya nanti tak jadi besar. Boleh je kita ambil 22 darab 5, 5 darab 6 boleh, tapi besar nombor dia akan jadi nanti. Jadi cikgu pemudahkan dulu. Bila pemudahkan, so jawapan dia tak adalah besar sangat. So kita dah dapat jawapan. Jawapan dia adalah 5 1/2. 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2. Okay, tengok soalan yang terakhir sebelum kita habiskan pembelajaran kita pada hari ini. Ini soalan ni agak susah sikit. Okay, boleh tengok kat depan. Okay, jisim dan harga buah. Encik Asmawi membeli buah-buahan dengan jumlah jisim 12.5 kg. Jika dia membeli sekurang-kurangnya satu jenis bagi setiap jenis buah-buahan, kirakan jumlah wang yang perlu dibayarnya. Maksudnya dia mesti beli semua tu. Sekurang-kurangnya beli satu. Apple satu bungkus ke, oren satu bungkus ke, dua bungkus. Tapi kena buat kaedah cuba jaya lah dalam soalan ni. Okey, soalan ni memang agak mencabar sikit sebab dia nak tengok awak ni sebenarnya faham ke tak faham berapa yang Encik Asmawi ni beli. Okey, sekarang ni kita try dululah Apple lah. Okey, yang ni kemahiran mencongak memang kena terror. Okey, kita try ambil Apple. Okey, kita ambil Apple satu biji, oren satu biji, durian satu biji. Okey, so kita tambahkan 3 tambah 2 tambah 2 depan tu saja. 3 tambah 2 5, tambah lagi 2 baru 7. 7.5. Kita perlukan lagi dalam 4 kilo lagi kan, lebih kurang. Okey, 5 lagi, 5 kilogram. Okey, so bermaksud kita ambil lagi oren satu paket lagi dan durian satu paket lagi. Okey, sebenarnya untuk soalan ni ada banyak jawapan sebenarnya. Okey, Apple tu kalau kita ambil 3 pun boleh. Sebab apa? Apple okey, kita ambil Apple 3. Kalau ambil Apple 3, maksud 2.5 darab dengan 3, bermaksud 2.5 dapat 7.5. Okey, 7.5 tambah dengan 2 jadi 9.5. Iaitu oren tu. Dan tambah lagi durian 9.5 tambah lagi 3 kg dapat 12.5. Pun sama, dapat 12.5 kg. Boleh juga. Okey, untuk soalan ni ada banyak jawapan. Terpulang kepada awak. Yang penting jawapan tu bila ditambah kilogram dia mesti dapat 12.5 kg. Okey, jadi cikgu nak fixkan, cikgu nak ambil macam ni. Cikgu nak Apple, cikgu nak satu unit je, maksud satu kali je lah cikgu beli. Cikgu tulis E, Apple. Oren cikgu nak ambil satu juga. Okey, cuma untuk durian ni cikgu nak beli banyak sikit sebab cikgu suka makan durian. So cikgu nak cikgu nak cikgu nak beli dalam berapa cikgu nak beli ni Cikgu nak beli 3. Okey, kalau cikgu beli 2 6 7 8 9 10 baru 10. Okey, cikgu nak beli oren ni 2 lah. Oren 2, durian pun 2. Okey, kita tengok cukup ke tak cukup sebenarnya. Okey, kita tengok Kalau yang ini satu unit bermaksud 2.5 kg. Okey, ni tak berubah lah. Okey, untuk 2 unit ni bermaksud 4.0 kg ataupun 2 darab 2 4 lah kan. So 4 kg. Okey, so kalau yang ni pula 3 kg bermaksudnya 6 kg ataupun 6.0 kg. So bila ditambah dia akan jadi seperti ini. Betul tak? Oh, awak tak nampak. Sorry. Okey, cikgu akan tulis macam ni Cikgu ambil apple satu bungkus, oren 2 bungkus, durian cikgu ambil 2 bungkus sebab cikgu suka makan durian dengan oren. Okey, jadi cikgu ambil 2 bungkus. Okey, sebenarnya ada banyak lagi jawapan lain. Kadang-kadang boleh juga try apple ni mungkin 2 bungkus atau 3 bungkus. Terpulang lah. Tapi bila ditambahkan jisim dia mesti dapat 12.5 kg. Okey, sekarang ni barulah kita pergi pada soalan dia. Kirakan jumlah wang yang perlu dibayarnya. Okey, so bermaksud kalau Apple satu unit ialah RM15.90. So RM RM15.90 lah. Samalah harga dia kan. Sebab kita beli satu je. Okey, sekarang ni cikgu beli 2
2 unit bagi oren. Jadi cikgu kena guna operasi darab. So cikgu ambil lah RM17.60 ni darab dengan 2. Sebab cikgu beli 2 bungkus. So kosong ni 12, 1, 14, 15, 1, 2, 3. Okey, so maksudnya cikgu kena bayar untuk oren ialah sebanyak RM35.20. So cikgu letak kat atas ni. RM35.20. Okey, sekarang cikgu beli durian pun 2. So cikgu kena darab dengan 2 lah. So RM32 darab dengan 2 bermaksud 00 titik 3.24 3.26. So maksudnya RM64. So cikgu tambahkan RM64. Tambahkanlah sebab suruh cari jumlah wang. Okey, 009 tambah 2 11, 1 naik atas. Okey, 55 10 15, 1 naik atas 6 7 8 9 10 11. So semua sekali jumlah wang yang cikgu perlu bayar ialah RM115.10. Okey, untuk soalan ni bukan ini saja jawapan dia sebenarnya. Soalan nombor 22 ni adalah soalan terbuka. Dia ada banyak jawapan. Kadang-kadang ada 2 atau 3 jawapan, tapi as long pengiraan dia mesti dapat kilogram dia mesti dapat 12.5 kilogram. Okey, cikgu terima. Okey, kalau contoh awak tambah-tambahkan ni tiba-tiba dapat lebih ke atau kurang ke, so cikgu tak terima lah. So kalau contohlah kalau keluar soalan-soalan macam dalam UPSR ke apa, so awak dah tahu dah ini soalan ni soalan cuba jaya. Dia ada banyak jawapan. Tak semestinya jawapan awak tak sama dengan kawan tu jawapan awak salah. Tak, sebenarnya tengok kepada dia punya rasional jawapan awak tu. Adakah jawapan awak tu logik ataupun tak logik. Okey, so cikgu rasa cikgu dah habis dah soalan yang terakhir tu, soalan yang 22. So cikgu rasa cikgu nak tuliskan kata kunci yang terakhir untuk kita punya pembelajaran hari ni, iaitu kata kuncinya ialah saya suka matematik. So kita ada 3 kata kunci tadi. Cikgu harapkan awak dapat masukkan ketiga-tiga kata kunci itu dalam URL tiny URL yang cikgu akan berikan dalam WhatsApp ni. So awak boleh gunakan benda tu sebagai bukti yang awak dah tengok video cikgu ni. Okey, cikgu juga akan serahkan juga dalam bentuk PDF latihan ni. So kalau ibu bapa awak ada printer dekat rumah tu, so awak bolehlah print dan awak buat. Okey, awak buatlah hari esok kan, hari Isnin. Kalau tak sempat pun boleh buat hari Selasa. Terpulanglah pada awak sebelum cikgu bagi ujian peperiksaan pada minggu depan. Okey, satu lagi cikgu nak pesan kepada awak, kalau contoh awak tak ada printer, tak semestinya awak tak boleh buat. Awak boleh juga guna buku matematik ke, awak boleh juga gunakan kertas kajang ke. Okey, awak buat sama-sama dengan cikgu dalam buku latihan. Buat sama-sama dengan video yang cikgu buat ni lah. Okay, kalau awak rasa laju sangat video cikgu ni, awak boleh pausekan dia, boleh lajukan dia dan sebagainya lah. Terpulang pada awak boleh tengok berapa banyak kali yang awak suka. So itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu harap awak akan berusaha sebaik yang mungkin untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam matematik. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.